Okey, Assalamualaikum, dan kita teruskan dengan kita punya modul yang seterusnya. Modul kelima berkaitan dengan marketer hypothesis. Yang ni adalah sudut pandangan seorang marketer, apa yang dia decide, apa yang dia buat assumption sebelum dia create sesuatu campaign atau plan sesebuah campaign yang berjaya. Okey, sebab marketer ni pun bukannya kami as a marketer bukannya kami hebat sangat, sebab kami just merancang, kita buat assumption, oh yang ni boleh jadi, yang ni cantik, yang ni terbaik, and then kita persembahkan kepada klien, and then kita run untuk klien. Kalau tak jadi, kita akan cuba buat penambahbaikan dan segala dan apa-apa yang perlulah. So, untuk marketer hypothesis, okay, ni adalah 4 hypothesis oleh seseorang marketer. Okay, jadi bila kita buat sesebuah campaign, sales funnel dan sebagainya, 4 benda ni yang kita kena assume sebelum kita menghantar message kepada kita punya prospek. Yang pertama adalah kita namakan hubungan dengan pelanggan pada ketika itu. Apakah hubungan kita dengan pelanggan pada waktu kita hantar iklan kepada mereka. Yang kedua adalah kita nak tahu apakah tahap kesedaran pelanggan ketika itu. Okay, sebab hubungan dan tahap kesedaran dia memainkan peranan yang penting. Begitu juga dengan buying decision pelanggan ketika itu. Dan yang akhir sekali adalah kempen iklan yang kita hendak gunakan kepada pelanggan yang kita nak target sebelum tu. Okay, pada prospek itulah. So, kita pergi yang pertama, iaitu hubungan kita dengan pelanggan pada ketika itu. Pada waktu kita hantar iklan tu kepada mereka, apa hubungan kita dengan mereka? Okay, hubungan dengan pelanggan. Katakanlah situasi yang pertama ni, okay, ni saya lah. Saya sebagai seorang target market lah. Okay, prospek. Okay, Fairuz sedang melihat Facebook. Lepas tu Fairuz ternampak iklan dari Kurma Best tentang kurma-kurma premium dari Madinah. Sebelum ni Fairuz memang tak pernah pun dengar pasal Kurma Best. Okay, itulah kali pertama Fairuz kenal Kurma Best ini. Jadi hubungan antara kita dengan Fairuz ketika itu, kita tu as a marketer lah ataupun product owner, adalah kita adalah cool audience, atau kita panggil cool ni maksudnya hubungan kita tu masih lagi sejuk. Okay, dalam istilah marketing kita panggil cool audience. Ni sangat-sangat famous istilah ni bukannya saya yang buat, memang telah diajar ataupun dia punya metodologi ni memang diajar di kalangan marketer. Nama dia cool audience. The next, situasi yang kedua. Okay, nampak tadi saya tunduk tengok komputer, sekarang ni saya dah tersenyum sedikit. Bulan puasa semakin hampir. Okay, sewaktu Fairuz scroll Facebook, sekali lagi dia jumpa Kurma Best. Dia jumpa iklan Kurma Best. Okay, kali ini Fairuz pun klik pada iklan dan terus ke website nak tengok apa yang Kurma Best tawarkan. Yelah, dia dah mungkin bulan puasa dah fikir-fikir mungkin ada something yang Kurma Best ni boleh offer, yang dia berminat. Okay, bagi Fairuz, Kurma Best ni unik sebab dia akan hantar kurma yang fresh sahaja dari Madinah. Okay, pada waktu ni Fairuz ni beli tak? Saya beli tak? Saya tak beli pun. Saya just tengok apa yang dia tawarkan. And then dia pergi ke website. Dan bila masuk website, oh rupanya dia tawarkan kenapa nama Kurma Best, sebab salah satu dia punya feature, bukan feature lah, dia punya feature lah, dia menyediakan kurma-kurma yang fresh dari Madinah. Okay, so hubungan kita dengan Fairuz pada ketika itu, okay, first tadi dia tengok dia masih dalam cold audience, and then yang kali kedua dia tengok kita punya ni, dia dah masuk pada website dan sebagainya. Yang ni kita namakan dia warm audience ataupun swam. Audience yang swam. At least audience ni dah tahu siapa kita. Okay, right. Situasi ketiga, masuk bulan puasa, seperti biasa Fairuz pun beli kurma di pasar raya. Tapi kurma di pasar raya tak fresh sebab dah lama. Okay, ada yang tak fresh. Dia ada jual yang fresh tapi tak fresh lah, macam yang Fairuz pernah rasa dekat Madinah. Okay, Fairuz teringat pasal Kurma Best dan dia terus ke website mereka. Okay, and then Fairuz terus membeli di website mereka, dan dalam masa 2 hari kurma tersebut pun sampai. Okay, Fairuz terkejut sebab memang rasa dia fresh macam waktu dia pergi ke kilang kurma di Madinah pada waktu tu.
Okey, pada ketika itu dia punya ni adalah hot. Maksudnya bila dia dah beli, dia punya ni adalah dia adalah hot market. Hot market merupakan customer ataupun prospek yang telah bertukar status menjadi prospek menjadi buyer ataupun dia dah beli kita punya produk. Sebenarnya kita dah tahu apa jenis-jenis bila dah beli, dia dah rasa best, kita boleh tawarkan something kepada mereka. Sebab tu hubungan dengan warm, cool audience, cool audience dengan cool, warm dengan hot ni lain. Ni hubungan kita dengan audience kita di alam maya di alam maya. Okey. Jadi kita patah balik dalam modul yang ketiga tak silap saya yang berkaitan dengan bahasa apa itu copywriting. Kita ulang balik, Prof Steven Pinker bagi tahu bahawa bahasa mesti menyampaikan mesej kepada audiens dan mengambil kira hubungan antara orang yang bercakap dengan orang yang mendengar. Kita highlight sekali lagi, hubungan. Itulah yang dimaksudkan hubungan. Kalau cold audience ada mesej yang tertentu, kalau kata warm audience mesej tertentu, dan hot audience message yang tertentu yang kita nak sampaikan. Apa itu message? Iklan. Jadi kita tak boleh nak cross kata message untuk hot kita pergi bagi kat cool. Jadi itu yang tak betul. Kebanyakan itu yang jadi masalah kepada marketer-marketer. Okey, contoh. Okey, yang ni hubungan dengan pelanggan ataupun kita panggil dia suhu pelanggan lah. Cool, warm, hot ni. Ni contohnya lah. Kalau kata kita target kepada mesej yang lebih besar ataupun yang ramai yang masih tidak mengenali kita, mesej dia mestilah kepada cold audience yang kita namakan mesej secara, kita ada mesej tertentu yang khas. Nanti saya akan tunjukkan mesej apa yang kita nak sampaikan. And then kalau pada warm, yang mereka yang dah kenal kita, market tu dah kenal kita, dah tahu kita siapa, tapi dia masih tak beli dari kita, kita ada satu mesej khas, kita ada mesej yang kita boleh bagi kepada mereka. And then the last one is the hot audience. Message dia mestilah message yang khas juga. Hot audience ni maksudnya kita yang mereka yang dah beli lah. Jadi apa message yang kita boleh sampaikan kepada mereka. Jadi ni hubungan kita dengan pelanggan. Jadi message yang kita nak sampaikan mestilah message yang jelas, okay, kepada mereka. So untuk next video kita akan pergi kepada apakah jenis-jenis kempen iklan yang kita akan buat kepada kita punya pelanggan.